selamat pagi juga Cik. Encik sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dalam perjalanan datang ke sini, apa yang Encik rasa untuk hadir ke sesi pada pagi ini? Okey, dalam perjalanan tadi saya rasa sangat sedih. Saya rasa dalam fikiran saya ni banyak yang bermain dalam fikiran saya. Jadi saya dalam perjalanan tadi saya agak stres. Saya agak apa ni, macam tak sedar hati. Semua perasaan yang negatif ada dalam diri saya. Boleh saya tahu kenapa awak merasakan stres, susah hati? Sebab saya rasa saya ni terlalu banyak menghadap social media berbanding dengan family. Sedangkan family is the first one, but saya lebihkan social media daripada family. Walaupun dalam kelompok ramai, saya tetap bermain phone. Setiap masa, tak kira masa, main phone. Kadang tu main phone dalam 5-6 jam. Tak ingat dunia. Faham? Itulah yang kita maksudkan stres atau ni tak sedar hati. Saya rasa tak tahu nak kawal diri macam mana untuk avoid daripada main game, main social media. Okey, faham? Sebelum tu saya ingin ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik kerana hadir sesi pada hari ini. Okey. Boleh saya tahu kedudukan awak selesa tak sekarang? Alhamdulillah selesa. Okey. Kalau macam tu kalau tak selesa ke atau bilik ni sejuk ke, boleh bertanya terus kepada saya. Okey. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Ibrahim Syailan sebagai kaunselor Cik pada pagi ini. Okey. Boleh Cik memperkenalkan diri juga? Okey. Nama saya Muhammad Syukratillah bin Muhammad Saufi. Umur 22 tahun. Asal Kelantan. Okey. Boleh saya tahu Encik ni student ke atau dah bekerja? Saya masih lagi student. Saya masih lagi student dan student di UC. UC Science Malaysia. Boleh saya tahu Cik sebagai student ambil kos apa dekat UC? Saya ambil kos counselling. Walaupun saya ambil kos counselling, saya tetap tak dapat nak handle diri saya daripada bermain social media. Faham? Sebelum tu, saya terlupa. Jadi saya nak panggil Cik Syaukatillah atau Tila? Panggil Tila je santai. Okey, Tila ya. Okey, Tila. Kalau Syaukatillah panggil mesti lidah Cik berbelit-belit. Faham? Okey, Cik Tila. Okey. Sebelum Cik Tila. Okey, Tila. Okey, Tila. Sebelum ni pernah menjalani sesi kaunseling? Sebelum ni pernah. Tu sebanyak 3 kali. Dengan senior lah. Okey. Kalau macam tu saya ingin terangkan lagi mengenai sesi kaunseling ini. Okey. Sesi kaunseling individu ni merupakan interaksi antara dua pihak, iaitu saya sebagai kaunselor awak pada hari ini dan Tila sebagai klien saya untuk membuat perubahan pada diri Tila. Okey. Okey, macam biasalah setiap apa yang kita lakukan mestilah ada etika, betul? Okey. Macam juga kaunseling. Okey. Kita mestilah mematuhi etika itu. Okey. Sisi kaunseling ini mempunyai satu etika, iaitu etika kerahsiaan, di mana apa yang diluahkan dan apa yang dikongsikan di sesi ini tidak boleh dibawa keluar atau dikongsikan kepada orang lain. Sekiranya apa yang Cik Tila kongsikan atau luahkan yang memberi kesan negatif kepada nyawa Tila sendiri atau orang lain, saya terpaksa memberitahu pihak ketiga atau pihak atasan. Okey, setakat ni Tila jelas? Alhamdulillah jelas. Okey, jelas.
Okay, kalau apa-apa yang Tila tidak faham, boleh terus bertanya kepada saya ya. Okay. Okay. Tempoh sesi ini berjalan selama 20 ke 40 minit. Okay. Boleh saya tahu Tila selesa dengan masa yang ditetapkan? Alhamdulillah selesa. Kalau kita macam apa ni, asyik macam ni, terbuai dengan sesi sharing, mungkin saya tak akan rasa masa tu. Faham? Saya rasa selesa. Dan masa yang ditetapkan pun sangat sesuai. Faham? Okey. Jadinya tanpa membuang masa, kita mulakan dengan sesi kita. Apa yang Tila ingin buahkan kepada saya pada hari ini? Okey, apa yang saya nak buahkan ialah saya ni seorang yang sangat addicted dengan social media. Lagi-lagi ada phone dekat tangan, saya akan bermain setiap masa. Sometimes dengan family pun, time ramai-ramai, phone tetap ada di tangan, dan saya tetap bermain social media. Saya rasa macam tak boleh berjauhan dengan social media. Sebab tu saya datang sesi ni untuk saya tahu apa masalah saya, apa yang saya patut buat, apa semua. Boleh saya tahu apa yang Tila ceritakan ni Tila lalui sendiri atau daripada sudut orang lain? Saya lalui sendiri. Okey, faham. Saya nak tanya lah, adakah Tila merasakan benda tu negatif atau positif? Sometimes saya rasa benda tu mendatangkan kesan yang positif, tapi dalam keadaan yang sama dia mendatangkan kesan positif negatif juga. Bagaimana daripada kesan negatif tu sendiri atau kesan positif tu? Boleh Tila terangkan secara detail? Okey, boleh. Yang mendatangkan kesan positif ialah dengan bermain social media, saya rasa saya dapat banyak maklumat. Sebab apa? Sebab masuk scroll Facebook, IG, WhatsApp, kita dapat tahu berita semasa, kita dengan secara tidak langsung kita dapat membaca. Dapat membaca berita-berita terkini, dapat melihat apa yang berlaku dalam negara. Itu adalah antara benda-benda yang positif yang saya dapat rasa lah. Dan dari segi negatif, saya rasa saya ni terlalu addicted dengan social media. Lepas tu saya tak ada masa dengan family. Saya rasa macam tu, macam terlalu jauh dengan family. Saya rasa macam terpinggir sekejap bila main social media. Okey. Apa yang saya dapat, Tila ni mempunyai addicted kepada gadget, di mana Tila sentiasa memegang handphone dan tidak bergaul dengan family. Betul? Okey. Dan Tila juga memberitahu gadget ni mempunyai kesan negatif dan positif. Kesan negatif tu seperti sentiasa pegang phone tanpa bergaul bersama family dan sentiasa membuang masa memegang handphone. Dan daripada segi positif, dia apa yang Tila kata tadi, dia memberi kita maklumat yang penting, di mana kita pada zaman ni kita terpengaruh dengan teknologi, di mana bila ada handphone kita dapat semua maklumat. Betul. Okey, sebelum tu saya nak tanya, apa tindakan Tila bila menghadapi situasi ini? Okey, apa yang solusi yang telah saya buat sebelum bertemu dengan Encik ialah antaranya ialah saya try untuk berada jauh daripada social media. Contoh, phone tu saya letak jauh daripada saya. Macam letak dalam bilik, saya dekat luar. Tu antaranya. Lepas tu saya juga try untuk turn off phone tu
bagi tak nyala lah. Macam apa-apa notifikasi masuk, saya tak hiraukan. Tu work. Lepas tu saya juga macam apa ni, letak phone tu dalam bilik mak saya. Letak phone dalam bilik mak saya, dan kunci bilik tu, kunci tu saya bagi dekat mak saya supaya dia pegang. Supaya saya taklah macam kalau kunci tu ada dengan saya akan sentiasa buka sebab bosan. Lepas tu yang ketiga, yang keempat, saya banyakkan aktiviti macam bersukan. Contoh, kalau petang saya lebih prefer untuk main bola, untuk bermain pingpong dengan kawan-kawan. Itu antara solusi-solusi yang saya buat untuk mengelakkan saya daripada mengelakkan saya daripada terpengaruh dengan gadget dan ter-addicted dengan gadget. Itu antara langkah-langkah yang saya buat. Apa yang saya dapat, tindakan yang Tila buat ni bagi saya sangat bagus. Apa yang Tila cakap tadi, contohnya macam Tila menjauhkan handphone daripada diri. Lepas tu turn off handphone tu untuk Tila tidak memegangnya. Okey, yang ketiga, apa yang Tila cakap tadi, Tila letakkan handphone dalam bilik ibu mak. Lepas tu kunci tu Tila bagi dekat mak untuk bila Tila macam addicted ke, Tila macam ada alangan lah untuk Tila memegang memegang handphone tu. Lepas tu yang keempat, Tila kata Tila ada membuat aktiviti untuk mengelakkan memegang phone seperti bersukan, main bola dan sebagainya. Okey. Dalam masa yang sama, apa yang Tila rasa bila Tila buat tindakan tersebut? Okay, apa yang saya rasa macam jauh daripada sosial media. Saya rasa macam tenang sikit. Sebab bila hadap sosial media je, kadang saya rasa stres, pening kepala. Sebab hadap benda sama, scroll, jadi agak stres lah. Jadi bila saya buat macam tu, saya rasa macam banyak masa dengan family, dan tubuh badan saya pun rasa segar sebab banyak berpeluh, main bola apa semua, banyak berpeluh. Dan saya rasa otak saya pun sedikit macam aktif lah, sebab main bola ni dia perlukan strategi. Jadi strategi tu memainkan otak. Jadi sebab tu saya rasa macam feel free bila phone ni duduk jauh daripada saya. Saya rasa bebas. Okey, apa yang saya boleh rumuskan sesi kita tadi. Okey, yang pertama, Tila mempunyai addicted kepada gadget kan. Okey, lepas tu Tila ada kata Tila stres bila sentiasa memegang phone, dan Tila tidak sedar hati bila memikirkan apa yang Tila nak buat untuk mengurangkan ketagihan gadget. Okey. Lepas tu Tila ada kata tindakan Tila tu Tila ingin membuat satu perubahan, iaitu Tila meletakkan menjauhkan handphone daripada diri. Yang kedua, Tila turn off-kan handphone tu untuk tidak macam sentiasa memegang handphone. Yang ketiga, Tila meletakkan handphone dalam bilik mak. Lepas tu kunci tu mak yang pegang. Yang keempat, Tila menyatakan Tila membuat aktiviti, iaitu bersukan, main bola, dan ia membuatkan Tila untuk tidak sentiasa memegang phone. Betul? Okay. Lepas tu Tila ada menyatakan bila Tila tidak memegang phone, Tila merasakan banyak masa untuk family. Lepas tu ada Tila kata
Tila bila nak main bola, Tila pakai otak kan. Betul. Pakai otak untuk fikir. Jadi saya macam rasa tindakan Tila tadi tu sangatlah bagus. Kerana kita sebagai manusia, kita sentiasa macam kita sentiasa memikirkan masa depan atau kesihatan kita, supaya kita sentiasa mengingatinya. Okey. Saya nak tanya lagi, apakah cabaran-cabaran yang Tila hadap bila situasi itu berlaku? Antara cabarannya ialah yang saya hadapi lah. Saya rasa bosan. Bila rasa bosan tu, saya tak dapat menahan diri daripada pegang phone. Saya rasa bosan tu macam tak boleh tahan diri lah. Saya asyik nak main je benda tu. Itu antara cabaran. Lepas tu cabarannya juga ialah macam kita nak buat kerja, macam assignment lah. Bila nak buat assignment ni, kena ada phone tangan. Itu antara cabaran-cabarannya. Tak dapat nak jauh daripada phone. Saya rasa tak dapat nak duduk jauh lah daripada phone. Kena ada phone je, saya rasa. Itulah cabarannya, memang susah bagi saya untuk duduk jauh daripada phone. Apa yang saya dapat, Tila, apa yang Tila cakap tadi, bila Tila dekat dengan handphone, cabaran-cabaran yang Tila cakap, iaitu bila Tila bosan, Tila akan sentiasa menghadap phone, main phone, scroll phone kan. Lepas tu yang kedua, bila ada assignment, Tila macam tidak hiraukan assignment tersebut. Lepas tu Tila sentiasa pegang phone kan. Lepas tu itu menyebabkan Tila terpengaruh dengan gadget tersebut. Boleh saya tahu lagi apa yang menyebabkan Tila merasakan untuk ketagihan gadget? Apa yang membuatkan saya merasa tagih akan gadget? Gadget ni saya rasa benda menyenangkan. Lepas tu benda ni dapat menghilangkan rasa bosan. Lepas tu dalam benda ni semua ada. Search je apa-apa dalam Google. Bukan search benda-benda yang mengarut lah. Kita search maklumat-maklumat yang kita nak, semua keluar. Contohnya nak buat assignment pun, andai kata kalau laptop tu buat hal, boleh guna phone, kita nak cari maklumat. Tu membuatkan saya macam ketagih benda tu. Dan bila saya rasa bosan pun, saya main game. Sometimes game, Facebook, IG. Dan dalam phone saya pun ada TikTok. Bila ada TikTok ni, dalam TikTok tu semua benda ada. Dia scroll je. Kalau nak buat perbandingan antara tiga benda tu, ianya ialah Facebook, IG, TikTok, saya lebih memilih untuk TikTok. Sebab dalam TikTok ni dia banyak benda-benda yang positif. Dia banyak bagi kata-kata semangat. Macam banyak lah berbanding dengan IG dengan Facebook. Sebab tu saya rasa ketagih untuk main phone. Itulah ketagihan yang saya dapat main phone. Apa yang boleh saya rumuskan tadi, untuk sesi tadi, yang pertama, cabaran-cabaran yang Tila cakap adalah bila Tila bosan, Tila sentiasa ada phone. Yang kedua, bila ada assignment, Tila biarkan. Lepas tu menghadap phone je. Yang kedua, yang seterusnya, penyebab yang Tila sentiasa ketagih phone adalah, yang pertama yang Tila cakap tadi, banyak maklumat yang Tila dapat. Search je, semua maklumat dapat, semua maklumat ada kan. Betul. Yang kedua, Tila sentiasa main game. Bila Tila sentiasa main game, mestilah Tila sentiasa pegang phone kan. Betul. Yang ketiga,
apa yang Tila cakap tadi, dalam handphone Tila ada TikTok, dan itu adalah salah satu penyebab bila Tila ketagihan handphone. TikTok tu juga boleh jadikan kita sentiasa memegang phone. Betul? Betul. Okey. Yang keempat, apa Tila cakap tadi, Tila mempunyai Facebook dan IG, betul. Tapi sometimes Tila sentiasa melayari FB, sebab Tila kata tadi FB itulah lagi mempengaruhi dalam diri Tila, betul. Okey. 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 Betul. Okey. Saya nak tanya lagi. Apa yang memberi kesan sampingan dalam diri Tila apabila Tila menghadap situasi macam ketagihan gadget ni? Kesan sampingan. Betul. Okey, kesan sampingan saya dapat ialah saya rasa pening kepala. Lepas tu saya rasa jauh daripada family. Saya rasa mata saya ni kalau kena cahaya jadi sakit. Itu kesan-kesan dia. Lepas tu kita jadi macam nak jauh daripada family. Kita jadi macam nak hadap benda tu je, sebab benda tu dapat menceriakan kita. Saya rasa tu kesan-kesan dia. Lepas tu mata saya dah sakit. Bila jauh sikit saya jadi tak nampak. Okey. Apa yang saya dapat, apa yang dia cakap tadi, kesan sampingan adalah yang pertama, Tila merasa pening bila ada phone. Yang kedua, Tila berjauhan dengan family. Okey, betul. Yang ketiga, Tila sentiasa Tila sentiasa sakit mata. Bila menghadap phone malam-malam, Tila rasa sakit mata. Yang keempat, Tila berfikir Tila sentiasa menjauhkan diri daripada family kerana gadget. Okey. Saya rasa tadi tindakan Tila sangatlah bagus. Apa yang Tila rasa, saya pun rasa. Sebab dalam zaman sekarang, teknologi sangatlah memberi kesan, banyaklah memberi kesan daripada segi positif, negatif. Bagi saya, gadget ni sangatlah memberi kesan positif dan negatif, kerana daripada kesan negatif, dia sangat memberi kesan kepada kesihatan kita. Contohnya macam kita bila ketagihan gadget, kita tidak tidur. Bila kita tidak tidur, kita pening kepala. Betul. Lepas tu dari segi positif, gadget tu juga memberi maklumat kepada kita, macam maklumat terkini, macam COVID, isu COVID, semua kita tahu dalam handphone kan. Betul. Okey. Nampaknya masa telah menceburi kita. Saya akan rumuskan apa sesi kita tadi. Okey, yang pertama, Tila ada kata Tila ada ketagihan gadget, dan ia menyebabkan Tila stres dan susah hati untuk kurangkan ketagihan tersebut. Okey, lepas tu Tila ada buat tindakan iaitu Tila ada membuat aktiviti bersukan seperti main bola, badminton, lepas tu sebagainya. Lepas tu Tila ada kata Tila menjauhkan diri daripada
daripada handphone seperti Tila turn off kan telefon Betul. untuk menyalakan dia daripada pegang phone. Lepas tu Tila ada kata tadi Tila ada meletakkan handphone dalam bilik mak dan kunci tu mak pegang. Betul. Lepas tu penyebab yang Tila rasa ketagihan gadget ni adalah satu, Tila bila bosan Tila sentiasa pegang phone. Bosan tu adalah penyebab yang Tila kata tadi. Yang kedua, bila banyak assignment, Tila macam sambil level membuat assignment tersebut. Betul? Betul. Okey, cabaran yang tadi Tila kata adalah cabaran yang Tila kata tadi seperti cabarannya bila kita main phone, kita Tila kata Tila menjauhkan diri daripada family. Betul. Lepas tu apa yang saya dapat tadi, saya sangat rasa sama lah macam Tila rasa yang apa yang Tila ceritakan pada saya tadi. Kerana saya pun begitu ketagihan juga lah dengan gadget, tapi saya tengah usaha untuk mengubah. Okey Tila, boleh saya tahu apa perasaan Tila sebelum dan selepas menghadiri sesi pada hari ini? Macam yang Tila kata tadi, sebelum datang ke sesi ini, Tila ada kata Tila merasakan stres dan susah hati kerana Tila mempunyai ketagihan gadget. Okey, sekarang boleh saya tahu apa perasaan Tila sebelum dan selepas menghadiri sesi pada hari ini? Okay. Sebelum saya menghadiri sesi ini, saya rasa stres, saya rasa susah hati, saya rasa sedih. Dan selepas saya datang sesi ini, saya rasa semua yang saya pendam diri saya ni terlepas semua. Saya rasa tenang je. Saya rasa happy. Saya rasa kesedihan yang saya hadapi sebelum datang sesi ini hilang. Dengan serta-merta hilang. Selepas dengar apa yang Encik Im bagi tahu, saya rasa happy lah. Dan insya-Allah saya akan terapkan dalam diri saya akan benda-benda tu. Dan saya akan cuba sedaya upaya untuk latih diri saya daripada bermain gadget sepanjang masa, insya-Allah. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Imran sebab sudi terima saya sebagai klien. Jadinya sampai di sini sajalah sesi kita pada hari ini. Jadi kalau ada apa-apa nak diluahkan lagi atau nak dikongsikan lagi kepada saya, insya-Allah saya akan cari masa untuk membuat sesi bersama Tila lagi, insya-Allah. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih.